Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, kemenangan besar gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak baru-baru ini menunjukkan kepercayaan rakyat Sarawak kepada parti tempatan Sarawak itu. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, rakyat mula memahami hala tuju dasar yang diketengahkannya khususnya ke arah mencapai negeri maju menjelang tahun 2030. Katanya ini merangkumi kestabilan politik dalam usaha membangunkan rakyat, kerangkuman dasar yang melibatkan semua agama dan kaum termasuk kedudukan tersendiri mengikut Perjanjian Malaysia 1963 yang diluluskan Parlimen baru-baru ini. Ini saya rasa fundamental yang telah memberi kemenangan kepada rakan-rakan saya dalam DPS, dan juga yang penting adalah integriti kami dalam deliver apa telah dijanjikan. Pertamanya saya meneruskan usaha untuk NAN dalam 2016 yang telah saya laksanakan, walaupun ada shift sedikit daripada mungkin gaya Tok Nan. Saya ada gaya saya sendiri, tapi pada asasnya kita teruskan, dan shift itu adalah saya tidak hanya bergantung kepada populariti, tetapi what we can deliver, substantial delivery of what we have promised. Ini saya rasa adalah satu daripada fundamental yang saya bawa. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Ketua Menteri hadir ke pejabat buat pertama kali selepas memenangi PRN ke-12 dan dilantik sebagai Ketua Menteri di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Tambahnya lagi, hubungan rapat antara penjawat awam dan Kerajaan Sarawak amat penting dalam pelaksanaan pembangunan rakyat. Dalam peritu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut menjelaskan sesebuah dasar yang telah ditentukan perlu dilaksanakan dengan pantas dengan prosedur yang lebih proaktif sekaligus diperbarui dengan teknologi terkini yang lebih praktikal. Tapi yang penting ialah once we have our policy determined, of course I need the civil service to act fast. What happened now is a lot of the project rakyat is quite slow. It could be bureaucracy, it could be the procedure. So I hope now we have to change procedure so that it is fast. Dan rakyat di bawah sana dia berkendakkan apa yang telah saya umumkan akan terus berjalan. Tetapi kebanyakan saya lihat projek rakyat ada terkendala sedikit dan sangat slow untuk diimplementkan, dilaksanakan di bawah. Saya harap pihak civil will take note. If you need to revamp the procedure, you revamp it. Ada prosedur yang sudah lapuk. Dalam majlis sama, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jahul Samiun berkata, kerjasama yang padu di antara kepimpinan politik dan perkhidmatan awam amat penting bagi memacu kesinambungan pembangunan Sarawak. Menurutnya lagi, beliau amat yakin dengan pengalaman dan kebijaksanaan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Ketua Menteri bagi meningkatkan pembangunan dan ekonomi Sarawak demi kesejahteraan rakyat. Ini adalah berdasarkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang telah dimulakan Ketua Menteri bagi menyediakan hala tuju strategik baharu untuk Sarawak terus maju ke hadapan. So, we are not just celebrating victory. We are celebrating stability. We are celebrating continuity. Stability and continuity are essential elements for a successful government. The state government services, the state civil service, sees this as an opportunity for us to provide and improve our service in a very friendly working environment. We shall uphold and support your war cry of Sarawak for Sarawakians and provides our professional inputs and advice in the conduct of MA63 negotiations.
Dalam hal ini, katanya, beliau yakin bahawa simbiotik hubungan di antara perkhidmatan awam dan pemimpin politik di bawah kepimpinan Ketua Menteri akan dipertingkatkan bagi memastikan Kerajaan Sarawak berjaya mencapai objektif PCDS 2030. Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli MUDERN telah mencapai banyak kejayaan selaras dengan objektif strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dalam memperkukuhkan ekonomi Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, MUDERN telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pendapatan Sarawak. Dan kita telah pun mencapai banyak kejayaan. Apa yang dibentang oleh yang berbahagia Datuk Jaidi itu adalah sebahagian daripada dalam usaha kita untuk mencapai post-COVID-19 development strategy pada year 2030. Kementerian ini dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab yang agak berat juga untuk memacu pembangunan kita dan seterusnya untuk menambah pendapatan negeri kita. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi Warga MUDERN 2021 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Isnin. Beliau turut menzahirkan penghargaannya kepada semua warga MUDERN di atas komitmen yang tinggi dalam penyampaian perkhidmatan. Amat berbangga kerana dapat bersama-sama dengan kementerian ini lebih 30 tahun. Bermula daripada Menteri Muda dan kementerian ini pun bertukar nama, saya pun dah lupa berapa kali, dan banyak agensi-agensi di bawah kementerian ini. Dan saya mendapati bahawa warga kementerian ini adalah warga yang bekerja keras ya, dalam semangat kerjasama yang begitu tinggi sekali. Ke perkembangan berikut, kemenangan besar gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak ini merupakan signal jelas rakyat di negeri ini yang mahukan sebuah kerajaan yang stabil dan menolak pemimpin katak. Menurut Datuk Len Talib Saleh, memimpin bersikap katak akan menjejaskan usaha untuk membangunkan Sarawak khasnya dan Malaysia amnya. Jadi alhamdulillah, pada kali ini rakyat Sarawak dengan jelas send a message to everybody that we want a stable government. Suka dan katak. Kerana katak itu lah akan menjejaskan masa dan tenaga kita untuk membangunkan negeri dan negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dan isteri saya, keluarga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah bertukus lumus untuk menjayakan pilihan raya kali ini, dan insyaAllah kita akan membalasnya dengan memberi perkhidmatan yang terbaik mengikut kemampuan kita. Datuk Len berucap demikian semasa Majlis Penghargaan Petugas Pilihan Raya di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike pada Isnin. Tambahnya, PRN12 menjadi landasan kepadanya menterjemahkan pencapaian yang telah dicapai dalam 10 tahun lepas kepada rakyat di Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang dan bagaimana untuk merancakkan lagi pembangunan di kawasan itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi perlulah saya menghuraikan sejarah-sejarah atau pencapaian-pencapaian saya. Terserahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat dengan sendirinya perancangan pelaksanaan yang kita jalankan pada hari ini dan juga perancangan dan pelaksanaan untuk
kerja-kerja untuk membangunkan warga di Kuala Rajang untuk 5 tahun yang akan datang. Malah lebih dari situ. Jadi oleh sebab itulah pilihan raya kali ini merupakan satu landasan di mana kita dapat menterjemahkan pencapaian yang kita telah capai dalam 10 tahun yang lepas, dan juga bagaimana kita dapat merancangkan lagi, melaksanakan lagi perancangan dan projek-projek yang telah kita rancangkan untuk 5 tahun yang akan datang dan seterusnya. Pada PRN 12 Sarawak, Datuk Len berjaya mempertahankan kerusi Dun Kuala Rajang selepas menewaskan Datuk Seri Abang Adita Jaya bebas, Abdul Muttalib Abdullah bebas dan Wong Ling Ching Parti Bumi Kenyalang dengan meraih 5,268 undi. Berita berikutnya, Datuk Dr. Jerip Susil yang berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Mambung dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pengundi di kawasan tersebut. Dalam satu video yang dimuat naik di Facebooknya pada Selasa, beliau berkata pada 18 Disember lalu, semua pengundi telah menunaikan tanggungjawab dalam proses demokrasi di kawasannya. Tahniah kepada semua pengundi-pengundi di N19 Mambung oleh kerana pada 18 hari bulan 12 ini kita semua telah menunaikan kewajipan kita bersama-sama untuk mengadakan proses demokrasi di seluruh kawasan N19 Mambung seperti mana dalam pilihan raya ke-12 di seluruh negeri Sarawak ini. Selanjutnya, Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah bekerja keras dalam membina semula industri pelancongan Sarawak dalam pasca COVID-19. Pengerusinya Dennis Ngau berkata ini mengambil kira peluang dan struktur semula strategi secara kreatif dalam industri pelancongan selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID 2030. Berucap dalam perasmian di Malam Media STB 2021 yang diadakan di Hotel Imperial Miri pada Isnin, beliau berkata STB telah menghasilkan inisiatif baru, jenama tempatan, acara maya dan hibrid serta mengajulkan forum pemasaran global tahun ini termasuk Siasito, kempen Sarawak Dana Ekosistem dalam talian pelancongan Sarawak dan pakej insentif pelawat. Dennis Ngau juga memaklumkan STB juga telah merancang kalender acara yang menarik pada tahun hadapan dengan pelbagai produk dan aktiviti pelancongan. Ini termasuklah program berasaskan komuniti setempat dan inap desa dan terus menganjurkan bengkel pembinaan kepada pemain industri pelancongan bagi memperkasakan dan mengembangkan kemahiran mereka. Berikut pula, Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Bintangor telah melaksanakan operasi sanitasi awam di Dewan Masyarakat Bintangor yang sebagai pencegahan awal penyebaran wabak COVID-19 pada Isnin. Operasi yang diketuai Pegawai Bomba Herman Basa serta 3 anggotanya telah menggunakan peralatan seperti manual knapsack, sprayer 10 liter dan mist blower 10 liter. Manakala kuantiti bahan yang telah digunakan bagi proses menyembur cecair sanitasi ialah sebanyak 2 liter sodium hypochlorite yang tidak termasuk campuran air dengan nisbah 1:9. Sementara itu, JBPM Bintangor turut melaksanakan sanitasi awam di Dewan Masyarakat Jolau yang diketuai Bahani Bajuri bersama 4 anggotanya dengan menggunakan bahan serta peralatan yang sama. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.